Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini cikgu akan menyambung pembelajaran kita dalam sejarah tingkatan 4 bab 6 iaitu subtopik 6.3 menangani ancaman komunis. Baik, kegiatan komunis menjadi ancaman kepada keselamatan negara sejak sebelum merdeka lagi. Jadi antara kegiatan yang dilakukan oleh komunis termasuklah melakukan serangan bersenjata terhadap anggota pasukan keselamatan, menyerap masuk ideologi komunis dan melakukan kegiatan sabotaj. Kegiatan sabotaj terhadap kemudahan awam. Kerajaan mengambil langkah serius untuk membantras kegiatan komunis di negara kita. Mari kita lihat yang pertama, ancaman keselamatan di Sarawak. Baik, gerakan komunis di Sarawak telah bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Bahagian pertama dan ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Jadi komunis melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam. Mari kita lihat bentuk ancaman yang dibuat oleh komunis di Sarawak. Komunis melakukan ancaman melalui kegiatan politik dan juga serangan bersenjata. Baik, dari segi kegiatan politik, gerakan komunis terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. Penglibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Mereka melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara, PKKU. Jadi PKKU ini telah meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara iaitu PARAKU, PARAKU, dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak PGRS untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Baik, yang kedua kita lihat pula dari segi serangan bersenjata. Serangan bersenjata. Pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Jadi di kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak ini serangan bersenjata ini menunjukkan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Jadi mari kita lihat beberapa langkah dan usaha untuk mengatasi ancaman-ancaman yang telah dilakukan di Sarawak. Kerajaan melaksanakan dua kaedah, iaitu kaedah perang saraf dan operasi ketenteraan bagi mengatasi ancaman komunis. Mari kita lihat perang saraf terlebih dahulu. Pihak berkuasa mengambil langkah seperti mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran terhadap bahayanya ancaman komunis. Yang kedua, melalui perang saraf, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Yang ketiga, usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa ialah mengisytiharkan kawasan putih iaitu bebas daripada ancaman komunis. Yang keempat, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis. Dan yang kelima, pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Jadi ini dia perang saraf. Ada soalan untuk meneroka bukti dekat sini, soalan kebat.
daripada KPS, iaitu buktikan usaha kerajaan dalam menangani ancaman komunis terhadap selepas pembentukan Malaysia. Maknanya pelajar perlu memberikan bukti. Kalau ada tak usaha yang kerajaan lakukan dalam menangani ancaman komunis selepas pembentukan Malaysia. Biasanya soalan ni biasanya adalah soalan 6 markah. Soalan 6 markah. Okey. Baik, kita teruskan kepada usaha yang seterusnya, usaha kedua, iaitu berbentuk operasi ketenteraan yang dijalankan oleh pihak berkuasa dalam menangani ancaman komunis. Jadi kalau kita lihat di sini ada peta. Peta ini berkaitan tentang operasi ketenteraan bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga di Sarawak. Jadi memandangkan Sarawak ni adalah satu wilayah yang besar, maka operasi ketenteraan dibahagikan kepada beberapa bahagian. Jadi bahagian pertama, jika kita lihat yang berwarna pink, bahagian pertama. Kemudian bahagian kedua yang berwarna purple. Dan seterusnya bahagian ketiga yang berwarna orange. Ni dia 3 bahagian. Baik, mari kita lihat, iaitu operasi ketenteraan dijalankan, antaranya ialah operasi Hammer pada tahun 1965 di bahagian pertama. Operasi oleh Rescom dilaksanakan di bahagian ketiga. Seterusnya operasi Seri Aman dilaksanakan di bahagian kedua. Jadi semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Maksudnya setiap operasi ini, setiap bahagian ini mempunyai operasi tersendiri. Jadi yang pertama ni adalah operasi Hammer, di bahagian kedua adalah Rescom, dan di bahagian ketiga Rescom, dan di bahagian kedua adalah operasi Seri Aman. Sini Rescom. Rescom. Nanti kita lihat apa itu Rescom. Kemudian di bahagian kedua operasi Seri Aman. Operasi Seri Aman. OSA. Dan di bahagian pertama adalah operasi Hammer. Soalnya yang boleh kita ingat lah. Baik, mari kita lihat tentang operasi Hammer di Sarawak. Ancaman komunis di Sarawak telah membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk. Semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Dan penentangan berlaku kerana komunis telah membunuh orang awam. Jadi kerajaan menggunakan kaedah sama yang dipakai dalam rancangan Briggs untuk dilaksanakan di Sarawak. Rancangan berbentuk memerangi hati rakyat. Ini dinamakan Operasi Hammer. Okey, mari kita lihat. Operasi Hammer bermula pada Julai 1965. Rancangan ini dilaksanakan dengan mendirikan pertempatan baharu untuk seramai lebih kurang 7,500 orang dalam tempoh 3 hari. Seramai 1,200 keluarga yang kebanyakannya berketurunan Hakka diarahkan berpindah ke 3 kawasan pertempatan baharu sepanjang Jalan Kuching Serian. Pertempatan ini dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung. Dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam sehari bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Jadi seperti di Tanah Melayu ada dijalankan kampung baru. Kemudian operasi Hammer telah menyebabkan gerakan komunis mulai goyah. Langkah pembanterasan yang berterusan menyebabkan komunis ditangkap. Operasi Hammer telah tamat pada tahun 1970. Operasi Jala Raja pula dilancarkan di Nono Asajaya. Operasi Jala Raja di bahagian pertama
pada awal 1970. Maknanya selepas Operasi Hammer, maka dijalankan pula Operasi Jalan Raja. Kemudian pada 13 Oktober 1973, Bong Ki-chok, pemimpin komunis, telah menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak, bagi menyatakan hasrat untuk berunding. Jadi selepas beberapa hari, seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Jadi berjayalah Operasi Hammer ini. Jadi ada sedikit peraturan Operasi Hammer ataupun ada informasi berkaitan Operasi Hammer. Menurut Vernon L. Porritt, nama Operasi Hammer diambil bersempena dengan ucapan Ketua Polis Malaysia, Sir Claude Fenner, "We'll hammer them, let the operation call Operation Hammer." Antara usaha penting menghalang komunis termasuklah rancangan penempatan Goodsir yang dijalankan pada 30 Jun 1965. Nama operasi ini diambil bersempena dengan nama David Goodsir, iaitu pemangku Komisioner Polis Sarawak. Jadi menjelang akhir tahun 1965, kerajaan membuka kawasan pertempatan semula di Sarawak, di Siburan, Beratuk dan Tapah. Kerajaan juga telah melancarkan Operasi Harapan. Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj menawarkan pengampunan kepada anggota komunis. Walau bagaimanapun, hanya 41 orang yang menyerah diri. Maksudnya, walaupun tidak banyak, ada memberi kesan sedikit operasi pengampunan tersebut. Jadi inilah dia langkah yang kita lihat tadi. Ada perang saraf dan juga operasi ketenteraan yang telah dijalankan di Sarawak bagi menangani ancaman komunis. Mari kita lihat sedikit kronologi tentang langkah membanteras ancaman komunis. Bermula daripada 6 Julai 1965 sehinggalah kepada Oktober 1990. Jadi panjangnya usaha lama usaha menangani komunis ini, tempoh masa dia. Baik, kita lihat bermula dengan 6 Julai 1965, ada Operasi Hammer dilancarkan. 3 kampung baru dibuka di bahagian yang pertama tadi. Kemudian pada 8 Ogos 1969, Operasi Besar-besaran Rampasan Senjata di bahagian ketiga. Kemudian 24 Februari 1970, Operasi Raja Dinono Asajaya bahagian pertama. Kemudian 8 Ogos 1971, Operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga. Seterusnya 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command, Rajang Area Security Command iaitu RESCOM, yang RESCOM tadi untuk dibentuk di bahagian ketiga tadi, RESCOM tadi. Kemudian 21 Oktober 1973, Operasi Seri Aman pula dilancarkan di bahagian kedua. Dan pada 4 Julai 1974, Operasi Seri Aman telah ditamatkan selama setahun, lebih kurang hampir setahun, dan anggota komunis telah menyerah diri. Dan akhirnya pada Oktober 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Jadi jika kita lihat ada berapa banyak langkah. Langkah pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. 8 langkah yang mana daripada sebelum, maksudnya selepas pembentukan Malaysia 1963, sehinggalah pada tahun hujung tahun akhir tahun 1990, Oktober 1990, akhirnya ancaman komunis telah
berakhir. Ya, jadi sebenarnya lama tempoh Sarawak berdepan dengan ancaman komunis dengan pelbagai operasi yang dijalankan. Okey. Baik. Mari kita lihat sedikit penutup. Langkah membantras ancaman komunis melalui usaha memerangi hati rakyat menyebabkan komunis tidak mendapat sokongan penduduk. Jadi pada 21 Oktober 1973, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob selaku Ketua Menteri Sarawak menandatangani Kanowit, Sarike, Bintagor dan juga Julau. Operasi Seri Aman pula diadakan pada bulan Oktober 1973 membantras komunis di Seri Aman, Sarawak. Jadi operasi ini melibatkan pasukan keselamatan termasuk tentera dan polis. Pergerakan komunis telah disekat, menyebabkan komunis mengalami kesukaran bergerak. Dan inilah operasi-operasi atau usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan Malaysia sehingga membawa kepada berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Seterusnya kita akan melihat pula ancaman komunis di semenanjung Malaysia. Okey. Parti Komunis Malaya PKM meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di semenanjung Malaysia. PKM ini telah bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam. Jadi mari kita lihat pembunuhan anggota keselamatan dan juga orang awam. Komunis melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan. Kemuncak ancaman komunis ialah pembunuhan pegawai kanan polis. Mari kita lihat kronologinya. Yang pertama, pada 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan di Kroh Perak yang telah mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. Seterusnya, pada Jun 1974, menembak mati komunis telah menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Dan yang ketiga, pada 13 November 1975, komunis telah menembak mati Ketua Polis Negeri Perak iaitu Tan Sri Ko Chong Kong dan juga pemandunya di Ipoh. Jadi ini kita lihat antara keganasan ataupun pembunuhan yang telah dilakukan oleh komunis terhadap anggota keselamatan. Selain itu, kepada orang awam pula, kita lihat pada bulan Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok, Kedah. Yang kedua, periuk api dipasang di sepanjang jalan Changlun, Kedah. Dan yang ketiga, jalan raya dan jambatan kereta api telah diletupkan. Jadi inilah keganasan
yang telah dilakukan oleh komunis bukan sahaja kepada pasukan ataupun anggota keselamatan, tetapi juga kepada orang awam dan seterusnya kepada kemudahan-kemudahan awam. Okey. Baik, ini dia adalah petikan akhbar yang telah menunjukkan bagaimana ketua polis negara telah dibunuh dengan kejam. Okey. Dan kemudian sama juga dengan ketua polis negeri. Okey, yang telah dibunuh tadi. Baik, mari kita lihat kepada ancaman yang seterusnya yang dibuat oleh komunis di Persekutuan Tanah Melayu pula, di Semenanjung, Semenanjung Malaysia. Pada pagi 26 Ogos 1975, PKM telah meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Jadi tindakan mengebom tempat awam ini telah menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut supaya kerajaan mengambil tindakan tegas, termasuklah mengenakan Akta Keselamatan dalam negeri. Pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Jadi ini adalah sedikit gambar yang dipetik daripada peristiwa pengeboman Tugu Negara. Mari kita lihat usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak berkuasa dalam mengatasi ancaman komunis. Terdapat pelbagai langkah yang diambil bagi melindungi rakyat dan orang awam daripada ancaman komunis. Antaranya adalah yang pertama, strategi counter insurgency, COIN. Langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi COIN tadi. Supaya strategi ini lebih berkesan. Kemudian yang kedua, perjanjian keselamatan sempadan. Usaha membanteras komunis menghadapi masalah kerana mereka telah membina kemah di luar sempadan negara. Maknanya komunis telah membina kemah di luar sempadan negara. Jadi kita tidak boleh mengambil tindakan ke atas mereka. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, langkah utama yang diambil seperti mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976 di Thailand. Antara langkah yang dijalankan termasuklah membina pagar sempadan dan operasi bersama. Jadi perjanjian Hat Yai pula diadakan pada 2 Disember 1989 di Hat Yai, Thailand antara PKM Malaysia dan juga Thailand. PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api mereka, bahan letupan dan juga jerangkap samar. Jadi ini adalah perjanjian yang dibuat. So mari kita lihat sedikit kesimpulan. Kerajaan melaksanakan usaha yang serius bagi menjamin keselamatan negara. Usaha ini berjaya dilakukan melalui pengorbanan yang diberikan oleh anggota keselamatan. Rakyat juga
memberikan kerjasama terhadap usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Dengan termeterainya perjanjian Hat Yai, maka tamatlah gerakan bersenjata PKM untuk merampas kuasa serta menubuhkan sebuah negara Republik Komunis. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berbangga dan bersyukur kerana usaha menghapuskan ancaman komunis telah berjaya dan mengembalikan negara dalam keadaan aman dan makmur. Jadi itulah tadi usaha-usaha yang telah dilaksanakan ekoran daripada ancaman yang telah dibuat oleh komunis. Jadi itu sahaja perkongsian daripada cikgu hari ini berkaitan dengan usaha menangani ancaman komunis. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua pelajar dan semoga semua pelajar dapat menjawab soalan-soalan berkaitan dengan tajuk ini. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.